Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond, channel yang serba spontan, mengemukakan teori tapi kita bahas dengan fakta. Kepada rakan-rakan, saudara-saudara sekalian yang rasa channel ini berbaloi untuk ditonton atau dibahaskan, silakan subscribe tuan-tuan dan silakan komen di ruangan komentar. Saya terbuka untuk menerima teguran penambahbaikan dari anda semua, dan jika ada sebarang pertanyaan, insya-Allah dengan pengetahuan saya yang serba sedikit ini, saya akan jawab. Okey tuan-tuan. Jadi pada kali ini video saya atau konten kali ini lebih menjurus kepada semangat patriotisme. Patriotisme yang kalau boleh kita semua rasakan dan banggakan bersama-sama sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira suku etnik apapun kita dan suku etnik apapun pahlawan itu. Jadi tuan-tuan, kerana apa saya buat ini, beberapa video saya yang kebelakangan ini telah disalah anggap oleh rakan-rakan saya dari etnik Bumiputra saya sendiri, yang mana mereka menyangkakan video ini seolah-olah mengapi-apikan. Tapi kalau video saya ditonton dari awal sampai akhir, maka akan nampak mesejnya yang jelas. Pertama adalah meminta supaya diberikan keadilan kepada semua. Kedua, supaya kita semua memupuk perpaduan. Saya rasa saya orang yang sesuai kerana saya berada di tengah-tengah. Walaupun saya Bumiputra, tapi saya bukan Melayu, bukan Cina, bukan India. Saya berada di tengah-tengah, jadi tidak ada biasnya di situ tuan-tuan ya. Saya mohon saudara-saudara, rakan-rakan, malah ada rakan dekat saya sendiri, faham tentang tujuan saya bikin konten-konten seperti ini. Tidak mau mengapi-apikan, apatah lagi untuk memecah belahkan. Okey, pada kali ini patriotisme kita tambah dengan menilai secara sama rata, secara adil, sumbangan pahlawan-pahlawan kita yang telah mengharumkan nama negara, yang telah gugur sebagai bunga bangsa. Tapi tuan-tuan, dalam video ini ada sedikit perbezaan, iaitu saya mau mengemukakan pertanyaan terhadap dua orang pahlawan yang kurang didendang, ya, didendang tapi kurang merdu dendangannya mungkin, iaitu yang terdiri daripada pahlawan-pahlawan daripada etnik yang bukan Bumiputra. Sekali lagi tuan-tuan, tujuan saya bukan untuk mengapi-apikan, tapi tujuan saya adalah untuk kita melihat bahawa kesamarataan kita dalam menerima pengorbanan mereka itu harus kita pupuk dari awal. Kalaupun tuan-tuan kita baca sejarah atau bertanya kepada budak-budak sekolah, rasanya semua tahu betapa hebatnya pahlawan-pahlawan kita. Kalau menurut sejarah tuan-tuan, perjuangan pertama wira negara kita dimulakan oleh Bendahara Tun Perak, bendahara terkenal Melaka, apabila beliau membawa bala tentera Melayu Melaka beserta anak isteri mereka, satu perjuangan yang unik untuk menentang ancaman Siam di Muar dan Batu Pahat. Ini merupakan kebangkitan pertama bangsa kita, bangsa Malaysia tuan-tuan ya, apabila Datuk Bendahara Tun Perak mengetuai angkatan kita yang menentang orang cakap pencerobohan Siam pada masa itu. Kemudian tuan-tuan, pencerobohan Portugis yang ditentang habis-habisan. Walaupun orang cakap ada disadvantage dari segi senjata dan kelengkapan, tapi ditentang habis-habisan sehingga memakan masa berbulan-bulan. Barulah Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi perjuangan pada masa itu oleh pejuang-pejuang Kesultanan Melayu Melaka, sehingga kan Permaisuri Melaka sendiri pada masa itu, Tun Fatimah, turun berjuang mempertahankan bumi Melaka. Kemudian setelah Melaka ditawan tuan-tuan, bermulalah era pemerintahan Portugis, selepas itu Belanda. Semasa pemerintahan Belanda tuan-tuan, tidak putus-putus penentangan, percubaan daripada pahlawan-pahlawan Melayu kita untuk menakluk kembali Melaka, dan salah seorang daripada mereka yang cukup terkenal adalah Raja Haji daripada Kesultanan Melayu Riau, selain beberapa sokongan daripada wira-wira Bugis pada masa itu yang turut membantu perjuangan yang boleh dikatakan satu nasionalisme awal pada masa itu. Kemudian tuan-tuan, semasa penjajahan British lah yang paling banyak memunculkan wira-wira bangsa ya. Kalau kita tengok dari Sabah sampai ke Perlis, hampir semua negeri-negeri kita di Malaysia mempunyai tokoh-tokohnya sendiri yang mengetuai penentangan ini. Kalau di Sarawak tuan-tuan, Rentap. Rentap merupakan Datuk Pahlawan Iban yang sangat gagah berani. Kemudian Syarif Masur yang berketurunan Arab. Di Sabah ada Datuk Paduka Mat Saleh, dibantu oleh wira-wira daripada suku kaum Murut, Kadazan dan Rungus, seperti Antanom, seperti Datuk Ali, dan banyak lagi tuan-tuan. Ya, banyak lagi. Lepas itu di Semenanjung Tanah Melayu tuan-tuan, penentangan hampir di setiap negeri. Kalau kita tengok betapa gagah beraninya Datuk Maharaja Lela dan Si Putum menentang Resident Bridge di Perak, di Sungai Perak, mereka tetak JW Bridge tuan-tuan. Tetapi akibatnya kedua-dua mereka telah dihukum gantung bersama Datuk Sagor di Matang. Tapi mereka telah gugur sebagai bunga bangsa, syahid.
bagi mempertahankan bumi Perak. Kemudian tuan-tuan di Kelantan ada Tok Janggut. Di Terengganu kalau tidak salah saya Datuk Haji Abdul Rahman Limbung yang telah dibuang negeri ke Mekah kerana perjuangan beliau, tuan-tuan. Di Perak, keberanian, kegagahan Datuk Bahaman, Datuk Gajah serta Datuk Mat Kilau, mereka berkorban, tuan-tuan, sehingga terpaksa menyembunyikan identiti mereka, berada di sempadan Kelantan, Terengganu dan Pahang demi meneruskan perjuangan mereka membela bangsa. Begitu juga, tuan-tuan, dengan Datuk Naning, ya, Datuk Dol Said, pahlawan Negeri Sembilan dan Melaka, sangat-sangat gagah perkasa, tuan-tuan. Ya, banyak. Sultan Johor sendiri, tuan-tuan, pada masa itu, Maharaja Sir Abu Bakar merupakan seorang pejuang, walaupun tidak mengangkat senjata, tapi perjuangan baginda adalah melalui fikiran, sehingga Johor menjadi negeri yang berdaulat, yang gagal ditawan British hingga tahun 1914 apabila cuma dinaungi. Jadi nampak, tuan-tuan, ya. Lepas itu, semasa pendudukan Jepun, ada pahlawan-pahlawan yang gagah, Lieutenant Colonel Imam Marajukin Al-Ahad di Sabah, serta Lieutenant Adnan di Bukit Timah di Singapura. Semua ini merupakan wira-wira kita, tuan-tuan. Tapi sekarang yang jadi persoalannya, ada dua nama ini, tuan-tuan. Ada dua nama ini. Mereka juga wira kita, ya, yang berjuang semasa pendudukan Jepun, yang namanya agak kurang diwar-warkan lah, orang cakap, kurang dihebahkan. Yang pertama adalah Albert Kwok. Beliau merupakan seorang etnik Cina yang menubuhkan gerila Kinabalu dan berjuang menentang pendudukan Jepun di Sabah. Walaupun di Sabah, tuan-tuan, tetap juga kan Sabah sebagian daripada negeri kita. Kalau tidak ada perjuangan Albert Kwok, mungkin sejarah kita tidak seperti sekarang. Kerana mungkin penjajah British enggan menurunkan tentera untuk membuat penentangan besar-besaran kerana mereka mengharapkan kor tentera Amerika yang berada di selatan Filipina dan Corregidor serta dibantu dengan gerila-gerila di Sabah pada masa itu. Tetapi bantuan daripada pihak tentera Amerika pun tidak semaksimal mana kerana mereka lebih menumpukan pertahanan di Filipina. Jadi Albert Kwok telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menidakkan pendudukan Jepun sekaligus merintis kepada pembentukan negara kita Malaysia selepas Perang Jepun berakhir. Jadi Albert Kwok, tuan-tuan, salah satu pengorbanannya adalah terpaksa apabila mereka kalah dalam satu pertempuran, telah dipaksa untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, the long march, dari kota Kinabalu ke Saint Anne di Sandakan. Perjalanan ini, tuan-tuan, tidak perlulah saya gambarkan. Kalau sekarang kita naik bas dari KKP Sandakan 6 jam. Jadi dapat saudara-saudara bayangkan betapa azabnya mereka berjalan berkaki ayam. Hutan Sabah bukan alang-alang, tuan-tuan. Bukan setakat orang hutan, badak sumbu dan kupu-kupu saya yang ada. Macam-macam spesies. Macam-macam spesies yang ganas. Beruang ada, harimau ada, harimau kumbang, mawas, kongkang. Anaconda pun ada. Kalau kita tengok filem yang Anaconda tu kan, dia kata di Borneo. Tengok pengorbanan yang dilakukan oleh Albert Kwok. Cerita ini, tuan-tuan, cerita bagaimana mereka berjuang ini, saya tidak perolehi dari buku. Tapi saya perolehi daripada cerita lisan yang diceritakan oleh almarhum Lieutenant Colonel Muda Imam Marajukin sendiri, yang menceritakannya secara lisan kepada cucu cicit beliau. Yang kedua, tuan-tuan, adalah seorang wanita India. Sebenarnya dia bukan wanita India, tapi berkahwin dengan seorang doktor berbangsa India yang lahir di Taiping, iaitu Dr. Anthony Kartigasu, kalau tidak salah saya, yang berkahwin dengan Saibil Kartigasu. Nama asal Saibil Kartigasu adalah Saibil Medan Dali. Medan itu karena beliau dilahirkan di kota Medan di Sumatera Utara Indonesia, tapi beliau berkhidmat sebagai jururawat di Singapura dan kemudian berhijrah ke Kuala Lumpur. Mohon maaf, tuan-tuan, tarawihnya, tarikh-tarikhnya tidak dapat saya berikan kerana saya tidak merujuk mana-mana kertas ini. Saya ingat macam itu saja. Jadi semasa Perang Dunia Kedua, tuan-tuan, peranan yang dimainkan oleh Saibil Kartigasu ini, tuan-tuan, sangat besar. Tapi kita lupa dan tidak banyak ditulis melalui mana-mana tawarikh sejarah. Yang saya pelik, cucu beliau iaitu Elaine Daly, selebriti kita yang cantik jelita itu, banyak orang kenal, tapi ramai orang tidak tahu bahawa mendiang nenek beliau merupakan seorang pejuang. Jadi kedua-dua suami isteri ini, tuan-tuan, selain merawat ahli-ahli MPAJA, kita jangan cuak, tuan-tuan, ya, MPAJA pada masa itu tidak berjuang untuk komunis lagi. Walaupun mereka sudah ada baur-baur komunis, tapi belum berjuang untuk komunis lagi. Pada masa itu mereka berjuang untuk pembebasan Melaya dari Jepun. Jadi, tuan-tuan, Saibil Kartigasu dan suaminya, Dr. Kartigasu, mereka merawat askar-askar, tentera-tentera MPAJA serta pejuang-pejuang Melayu yang ikut berjuang menentang penjajahan Jepun pada masa itu. Kalau tidak, tuan-tuan, Tekikan dan Kempetai. Tekikan ini perisik Jepun, Kempetai ini adalah merupakan askar
tukang siksa diorang lah, tukang azab diorang. Jadi siksaan demi siksaan, pertempuran yang banyak yang luka. Jadi Saibal Katigasu dan suaminya Dr. Katigasu merawat mereka ini. Selain daripada sumbangan dari segi rawatan, tuan-tuan, Saibal Katigasu ini sebenarnya pandai berbahasa Kantonis. Jadi beliau menggunakan reban ayam di belakang rumahnya untuk dijadikan pot radio rahsia untuk berkomunikasi dengan pihak berikat pada masa itu dengan nama samaran Josephine kalau tidak salah saya. Jadi nampak peranan dia, tuan-tuan. Tapi orang cakap sepandai-pandai tupai melompat jatuh ke tanah juga. Mereka kantoi, walaupun cuba berlindung dengan kepakaran beliau berbahasa Kantonis, kantoi oleh tentera Jepun kerana ada pihak tekikan yang membocorkan rahsia. Jadi mereka ditangkap. Semasa ditangkap itulah, tuan-tuan, pengorbanan mereka yang besar. Mereka enggan mendedahkan rahsia sehingga mereka disiksa, cabut kuku, macam-macam siksaan lah. Minum air sabun, dipijak. Sehingga kan apabila perang tamat, Saibal Katigasu pulang ke Scotland, di Lanark, Scotland. Apabila beliau meninggal dunia, didapati punca kematian beliau adalah kerana dadanya yang diinjak dengan but tentera oleh Yoshimura. Yoshimura ini nama gelaran dia Harimau Malaya. Bukan pasukan bola kita lah, tapi nama gelaran Jenderal Jepun ini pada masa itu kerana beliau sangat garang. Jadi nampak, tuan-tuan, pengorbanan ini sangat besar. Tapi persoalannya, kenapa tidak diwar-warkan? Mohon maaf, tuan-tuan, adakah mereka kerana mereka ini bukan bumi putra, maka sejarahnya tidak kita begitu war-warkan? Kerana selepas perang Jepun, kita masih ada pejuang lagi, tuan-tuan. Kanang Anak Langkau, beliau merupakan pejuang yang sangat hebat. Kemudian di Balai Polis Bukit Kepung, mereka juga adalah pejuang-pejuang yang hebat. Kemudian, tuan-tuan, para pejuang kita yang terkorban, yang gugur mempertahankan Lahat Datu daripada pencerobohan Sulu, mereka juga adalah pejuang. Tetapi ceritanya banyak, tetapi yang dua ini agak kurang. Jadi saya mohon, tuan-tuan, kepada dua pihak. Pertama, pihak arkib ataupun pihak yang mempunyai leluasa untuk menulis semula sejarah, silalah tuliskan dengan betul, dengan sepenuhnya, supaya kita boleh menghargai. Kalaupun kita tidak iktiraf, paling tidak kita menghargai sejarah mereka ini, kita dapat baca. Kedua, kepada kita rakyat jelata, mereka ini adalah sebahagian daripada pejuang kita. Jadi kita juga mesti hargai mereka. Dan sama dengan pejuang-pejuang yang lainnya. Kerana peranannya sama, tuan-tuan. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak perlulah orang cakap bersifat, kalau kita tengok yang ini bukan etnik kita, maka kita rasa tidak perlu. Itu sangat merugikan kita, tuan-tuan. Ya, kerana di luar negeri, kalau kita pergi ke mana-mana, kita membawa bendera Malaysia dan jatahnya di dada kita. Orang tidak akan tanya, kau bangsa apa? Tapi dia cukup tanya, where are you from? Kita Malaysia. Jadi mereka faham Malaysia ini cuma satu, Malaysia. Jadi, tuan-tuan, saya mohon video saya jangan disalah anggap terus. Saya mohon, tuan-tuan, kepada rakan-rakan daripada etnik bumi putra seperti saya menonton video ini, kita fahamkan bahawa pengorbanan itu tidak kenal erti batasan. Pengorbanan itu sama, tuan-tuan. Sakitnya, sama penderitaannya, tapi hasilnya sangat membawakan hasil, iaitu kemerdekaan yang kita kecapi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majulah negara kita.